اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. صابرا في العلم صبرا حتى سموه صبور، يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور. صابرا في العلم صبرا حتى سموه صبور، يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. كن إذا سموك اسما لتكن مثل الحضور، كن رفيقا كن عظيما كن كما تلك الصقور. كن إذا سموك اسما لتكن مثل الحضور، كن رفيقا كن عظيما كن كما تلك الصقور. راقيا بالعلم نحو النجم مزدان شكور، رافضا كل التدني رافضا نفس الغرور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. ابن مسعود فقيه علم أحيا القفور، فإذا أعطاك رأيا كان سهما في النحور. ابن مسعود فقيه علم أحيا القفور، فإذا أعطاك رأيا كان سهما في النحور. وعلي ثم بالدين معاذ لا يبور، اقرأوا التاريخ تروي عنه أفواه سطور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إن سألت عن إمام أو فقيه في الأمور، ابن عباس ترنم وسيبقى في الصدور. إن سألت عن إمام أو فقيه في الأمور، ابن عباس ترنم وسيبقى في الصدور. فهو كالشمعة تذهب حتى تأتينا بنور، ساهر بالليل علم وبأوقات سحور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di ruangan Facebook Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Alhamdulillah pagi ini sekali lagi kita bertemu untuk menyambung pengajian kitab kita iaitu tafsir ayat-ayat wanita. Yang hari ini bagi saya sudah sampai pada perbincangan yang ketiga ketiga ke empat entahlah saya tak ingat. 1, 2, 3, 4. Yang kelima. Okey, 1, 3, yang kelima. Baik, sebelum itu kita raikan teman-teman yang sudah bersama dengan kita di ruangan komen di sini. Kita ada Puan Aliza Aziz kita di situ. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu, admin dan teman-teman online. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Liza. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Kita juga ada
Puan Roziana Abdul Rahman ya. Assalamualaikum Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustazah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Amin. Terima kasih atas doanya. Kita ada Kak Nur Kamaria. Assalamualaikum Ustazah dan admin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Zah juga ada dengan kita ya pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ima pun ada dengan kita. Assalamualaikum Ustazah Sakinah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan semua lah ya yang bersama dengan saya pada pagi ini. Ramailah saya nak sebut satu-satu. Tak cukup nafas saya pagi ni. Okey. Sebab saya tak berapa nak kuat kot pagi ni, tak cukup nafas ya. Iaitu kita ada Cik Latifah, kita ada Kak Aisyah, kita ada Cik Salimah, kita ada siapa lagi? Kak Rohaya, Kak Siti Hajar, Siti Mimi, Kak Ram juga. Oh, Kak Ram si teman-teman setaman ya. Dan kita ada kawan-kawan ramai ya di ruangan YouTube bersama dengan saya pagi ni. Ada Siti Hawa, ada Yani, ada Noraina, masya-Allah. Makin bertambah ya insan-insan di ruangan YouTube kita. Terima kasih kepada semuanya yang bersama dengan kami pada pagi ini. Baik, hari ini kita akan terima kasih Syafaqillah Ustazah. Allahumma amin. Terima kasih atas doanya. Okey baik, pagi ini kita ada satu lagi topik yang bagi saya sangat ringkas untuk dibincangkan. Alhamdulillah lah dalam keadaan yang tengah lemah-lemah gini kan, topik pun ringkas, alhamdulillah saya kata. Alhamdulillah. Satu topik yang akan kita mulakan dari muka surat 33 ya. Masing-masing sila buka muka surat 33. Topik kita pada pagi ini ialah bertajuk sebentar. Topik kita pagi ini bertajuk mana? Suami isteri boleh berhubungan badan pada bulan Ramadan. Pada malam pada malam bulan Ramadan. Okey. So ini ialah topik kita yang akan dimulakan dari muka surat daripada muka surat 33. Saya memang hewaya lah daripada semalam sampai ke hari ni. Tak boleh nak. Okay. Muka surat 33. Surah Al-Baqarah. Masih lagi surah Al-Baqarah tetapi ayat kita ialah 187. Baik. Topik kita pagi ini ialah tentang hukum suami isteri yang dibenarkan untuk berhubungan badan pada malam. Okey, malam ya, bukan siang. Pada malam bulan Ramadan. Jadi, dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-187, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Okey, sampai situ sajalah. Sebenarnya ayatnya panjang lagi. Tapi dalam kitab cuma memetik hingga kalimat ataupun hingga lafaz wabtaghu ma kataballahu lakum. Maksud daripada ayat ini dalam kitab kita di sini position dia. Salah tudung lah. Patut pakai colour orange. Ni pakai colour mustard pula. Lain tudungnya. Saya tersalahkan sampai warna pun tersalah tengok kan. Salah tudung sama dengan warna slide. Tersilap dia buka alamak rupanya colour orange. Okey, tak apalah. Nak dekat-dekat lah tu kan adik-beradik warna tu kan. Okey, so pada ayat ini 187 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dengan maksudnya dihalalkan bagimu pada malam puasa. Maknanya pada malam puasa, malam bulan Ramadan untuk bercampur dengan isterimu. Bercampur maksudnya untuk bersama, tu melakukan hubungan badan. Baik, jadi mereka, Allah ingatkan kepada kita, mereka adalah pakaian bagimu
dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui taubatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan bagimu. Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini? Ada perkara-perkara yang berlaku sebelum ayat ini diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan perintah ataupun hukum membenarkan ini ditetapkan kepada kita, ya, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam kitab juga ada menyatakan tentang sebab penurunan ayat ini, yang mana sebuah riwayat daripada Imam Al-Bukhari yang diceritakan oleh seorang sahabat Nabi bernama Al-Bara' ibn Azib. Al-Bara' ibn Azib dia menceritakan tatkala itu para sahabat Nabi jika berpuasa lalu tertidur sebelum berbuka puasa, maka dia tidak makan sampai malam berikutnya. Jadi ini sistem ataupun hukum lah sebelum turunnya ayat ini ataupun pada awal zaman Islam. Jadi di kalangan mereka berpuasa ialah bila masuk, contoh kita, ini contoh pada zaman awal Islam tu tahu, bukan sekarang ya. Contoh kita buka puasa masa maghrib kan. Tapi sahabat pada waktu itu bila mereka masuk maghrib ni mereka tertidur waktu tu. Jadi maknanya terlepas kan. Terlepas. Bila terlepas tu mereka terus tak makan. Tak makan sampailah pada malam yang berikutnya. Jadi kira macam puasa 2 hari je gitu kan. So mereka tak makan sebab apa? Tertidur. Jadi mereka ni mengharamkanlah pada diri mereka apa-apa yang terlepas selepas waktu berbuka. Jadi kalau lepas waktu berbuka tu mereka dah tak makan lagi. Mereka dah tak minum lagi dan tak bersama dengan isteri. Jadi kalau nak apa-apa, nak makan, nak minum, nak bersama dengan isteri pada waktu berbuka puasa itu. Jadi ada di kalangan para sahabat mereka terlepas bila contoh tertidur ataupun mereka ni memang terlepaslah lalu terlepas tu tertidurlah maksudnya. Jadi mereka takkan makan, takkan minum sampailah pada waktu berbuka malam esok. Jadi di sini ada satu kisah seorang sahabat Nabi bernama Qais bin Sirmah Al-Ansari. Dalam kitab letak Sarimah letak tukar silap cara bacaannya tu. Sebentar bunyi. Saya tak tahulah kalau di tempat anda bunyi ke tak. Kalau tempat saya, ya Allah. Jangan sakit kepala bunyi kapal terbang ni, makin sakit kepala. Okey, baik. Qais bin Sirmah, dalam hadis Nabi SAW, cara sebutan nama Sirmah itu ialah Sad. Okey, Sad, Ra, Mim, Tak marbuta. Jadi Sad itu berbaris bawah. Maka kita baca Qais bin Sirmah Al-Ansari. Dalam kitab tu letak Qais bin Sarimah. Jadi cara bacaan tu dan cara penulisan itu akan buat kita baca dengan baris yang salah lah. Jadi saya minta agar kita dapat tukar cara bacaan dalam kitab itu. Maka yang betul Qais bin Sirmah Al-Ansari. Beliau ini pernah dalam keadaan puasa dan dia bekerja seharian di ladang miliknya. Jadi dia keluar bekerja pada siang hari itu, kata bermati-matian lah kerja tu, pulun lah kan, tengah panas matahari kerja pada bulan Ramadan. Maka lepas itu dia pulang. Pada waktu nak berbuka puasa ini, Qais dia pulang ke rumah dan bertemu dengan isterinya. Dia minta pada isteri dia ini, tanyalah pada isteri dia, ada tak makanan dia nak buka puasa? Macam itulah kan. Dia tanya pada isteri dia. Jadi apakah engkau mempunyai makanan? Isteri ni pun jawab tak ada makanan, tapi dia akan keluarlah pergi untuk mencari makanan untuk dia. Bukan keluar, tak saja keluarlah pergi dapur lah cari makanan kan untuk suami dia ini. Jadi isteri dia jawab tidak, tetapi aku akan pergi mencarikan makan untukmu. Dan Qais ini dia
ngantuk kan sebab penat dari tadi kerja, siang hari panas terik dalam keadaan yang kelaparan, tak makan dan sebagainya. Jadi dalam masa dia tunggu isteri dia bawakan makanan untuk dia nak berbuka puasa, dia tertidur. Bila dia tertidur, okey, isteri datang dan tengok suami dia tertidur macam gitu kan. Isteri dia pun kata kepada suami dia, "Rugilah engkau. Mengapa engkau tertidur?" Maksudnya, "Rugilah engkau. Kenapa engkau tertidur? Sebab kalau dah tidur dah tak boleh makan." Macam tu kan. Jadi kena tunggu sampai esoknya baru boleh makan. Maka pada waktu tengah hari, jadi esoknya waktu tengah hari Qais ni dia pengsan sebab semalam dia tak buka puasa kerana waktu itu dia tertidur dan dia sambung puasa dia sampailah keesokan paginya dan dia kembali bekerja sebagaimana biasanya di ladangnya dan pada waktu itu dah tak boleh tahan, dia pun pingsan. Lantas hal itu pun diceritakan kepada Rasulullah. Jadi mereka ni di kalangan para sahabat bawa kes ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini iaitu uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sehinggalah kepada akhir ayat itu. Baik. Jadi dalam kitab kita menyatakan bahawa ini adalah rahmat daripada Allah. Keringanan yang Allah turunkan ini daripada ayat itu tadi kan merupakan satu rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Sebab kalau tidak ada kes yang begini, kita ni akan berpuasa pada hari ini sebagaimana pada zaman awal Islam itu. Kalau terlepas waktu berbuka puasa, kita perlu tunggu the next day. Saya tak tahulah boleh ke tidak kan, walaupun kita kata taklah panjang sangat masa kita nak tunggu buka puasa tu. Tapi kalaulah ada kes-kes yang begini, mereka terpaksa tunggu pada hari yang berikutnya barulah boleh makan. Namun alhamdulillah kerana peristiwa-peristiwa yang begini Allah Subhanahu Wa Taala berikan rahmatnya kepada kita dan akhirnya terhapuslah hukum tersebut. Jadi sebab itu dijelaskan kepada kita ayat ini merupakan rukhsah. Okey? Rukhsah itu keringanan dari Allah bagi kaum muslimin. Jadi ada dua perkara penting tentang surah Al-Baqarah ayat 187 itu tadi. Pertama ialah ayat ini merupakan rukhsah. Kedua, ayat ini ialah penghapusan hukum yang sebelumnya berlaku pada awal Islam. Jadi yang kes Qais tu ialah pada awal Islam begitu caranya mereka berpuasa. Namun setelah berlaku kes-kes yang mana para sahabat tak boleh tahan, para sahabat pingsan kan kerana terlepas waktu berbuka sedemikian, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini pertama untuk berikan rukhsah kepada kita dan kedua ialah untuk menghapuskan hukum awal yang diguna pakai oleh oleh umat Islam pada waktu itu. Kerana begini ya, cara berpuasa pada waktu itu ialah jika seorang berbuka puasa maka dihalalkan baginya makan, minum dan berhubungan badan hingga solat Isyak. Jadi ada waktu yang sangat singkat untuk mereka ini makan. Masuk waktu maghrib tu memang dah boleh makan. Tetapi mereka perlu berhenti makan bila masuk waktu Isyak. Ataupun ketika mereka tidur. Jadi waktu henti tu makan tu kan, makan minum bersama dengan isteri hanya singkat sahaja. Iaitu makan pada waktu maghrib, bila masuk waktu Isyak dah tak boleh lagi dah. Kalau kita ya Allah sekejapnya 1 jam, 1 jam gitu kan. Itu je yang boleh makan pada waktu itu. Seterusnya lepas masuk waktu Isyak ataupun bila kita tertidur pada waktu itu tak boleh makan. Jadi ini hukum pada zaman awal Islam. Kemudian jika sudah tidur atau solat Isyak, diharamkan baginya makan, minum dan berhubungan badan
hingga malam berikutnya. So ini merupakan sesuatu yang agak sukar lah ya untuk dipraktikkan sebenarnya. Kalau pada zaman dulu mungkin okey lagilah, sehingga para sahabat mereka ni melaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan itu. Namun Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Subhanahu Wa Taala pun hapuskan hukum tersebut lalu digantikanlah sebagaimana yang ada pada hari ini. Iaitu bila kita dah masuk pada malam hari kan, bulan Ramadan ataupun kita puasa kan, malam tu dah boleh buat dah. Maksudnya dah boleh makan, dah boleh minum, dah boleh bersama dengan pasangan kita kan. Iaitu mengadakan hubungan badan dengan pasangan kita, semuanya dihalalkan pada waktu malam sampailah nanti waktu kita sahur. So hukumnya dah begitu, alhamdulillah lah. Saya tak dapat bayangkan jika sekiranya hukum ni masih lagi di-apply-kan kepada kita hari ini. Mesti banyak sangat isu, banyak sangat orang yang sakit, ramai sangat orang yang kemungkinanlah mati kot. Sebab yelah ada orang dia tak makan dia mati kan, lagi pun makan sikit kan. Namun Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha mengetahui. Bagi saya pada zaman awal Islam itu ditetapkan hukum hakam yang sedemikian ialah bagi menguji keimanan kalangan para sahabat, keimanan masyarakat Islam pada waktu itu, adakah mereka sanggup untuk taat kepada Nabi, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taat kepada perintah yang diturunkan kan? Adakah mereka ini sanggup? Dan terbukti mereka sanggup untuk berpuasa dalam keadaan sedemikian sehingga bila berlakulah kes-kes yang menunjukkan mereka tak mampu untuk tahan kan hingga Qais tadi pingsan, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala pun menghapuskan hukum-hukum yang boleh memudaratkan hamba-Nya. Okey, subhanallah. Masya-Allah, begitulah keadaannya. Seterusnya di sini kita lihat pada tafsir ayatlah yang terdapat pada ayat tadi. Dalam ayat ini iaitu ayat yang ke-187 itu tadi, ada satu lafaz yang mana Allah sebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita untuk bersama dengan pasangan pada waktu malam dihalalkan untuk kita ini bersama dengan pasangan kita, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang mengapa keadaan itu dibenarkan. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi di sini ada dua pendapat yang dipetik daripada Ibn Abbas radhiyallahu an dan juga Ar-Rabi' ibn Anas. Bincangan ini ada di muka surat 34 ya, di perenggan yang akhir di situ. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ibn Abbas radhiyallahu an mengatakan bahawa mereka sebagai pemberi ketenangan, iaitu isteri memberikan ketenangan bagi kalian dan kalian suami memberikan ketenangan kepada isteri. Ya, diibaratkan seperti pakaian itu ialah kerana saling memberikan ketenangan kepada pasangan masing-masing. Anas ibn Rabi', terbalik. Ar-Rabi' ibn Anas menyatakan bahawa maksud daripada hunna libasul lakum wa antum libasul lahun ialah mereka bagaikan selimut bagi kalian dan kalian bagaikan selimut bagi mereka. Jadi pakaian tu diumpamakan seperti selimut yang saling menghangatkan antara satu dan yang lain. Dan kesimpulan daripada ayat ini dalam kitab menjelaskan muka surat 35, kesimpulannya sepasang suami isteri keduanya tentu saling bergaul, saling menyentuh kan dan saling berpelukan lah. Maka itu amat pantas bila dibolehkan bagi mereka untuk berhubungan badan pada malam hari di bulan Ramadan agar tidak menyusahkan mereka dan tidak memberatkan mereka. Jadi biasanya lah bila suami balik kerja kan berada di rumah bersama dengan isteri dalam keadaan yang sedemikian biasanya berlaku sentuhan, ada yang berpelukan kan, ada yang bermesraan dengan isterinya. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa pada waktu malam pun
tidak dibenarkan untuk melakukan hubungan yang dihalalkan ini, maka ianya akan menyukarkan. Sedangkan kedua-duanya ada sifat saling memberikan ketenangan antara satu dan yang lain. Kalau tak nanti saling bermasam muka dan sebagainya. Seperti inilah yang disebutkan tadi oleh Ibn Abbas radhiyallahu an, kamu ialah pakaian yang memberikan ketenangan kepada isteri dan juga isteri sama. Isteri memberikan keterangan kepada suami. Umpama selimut tadi yang disebut oleh Ar-Rabi' ibn Anas, yang mana dia kata bahawa ia saling memberikan kehangatan antara satu dan yang lain. Maka itu juga bertujuan untuk menjaga hubungan suami isteri agar kekal mesra dan berterusan dalam keadaan yang harmoni antara satu dan yang lain. Dan kalau kita rujuk pada pandangan Al-Barra' di sini kan, sekali lagi sahabat Nabi ini dia menceritakan ketika turun perintah puasa di bulan Ramadan, okey, ketika turun perintah puasa di bulan Ramadan, para sahabat radhiyallahu anhum tidak mencampuri isteri mereka selama 1 bulan. Jadi ini merupakan satu keadaan yang menyukarkan macam saya kata tadi, untuk mengekalkan keharmonian, kemesraan. Bayangkan kalau 1 bulan tak bersama dengan isteri, dia boleh menyebabkan hubungan suami isteri itu tidak harmoni. Maka di sini Al-Bara' menceritakan ketika turun perintah puasa kepada para sahabat ini, kepada masyarakat Islam. Para sahabat radhiyallahu anhum tidak bersama dengan isteri mereka selama sebulan di bulan Ramadan. Namun ada beberapa yang tidak sanggup menahan nafsu mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya. Dengan kata lain, ada di kalangan sahabat yang boleh untuk menahan, tetapi ada di kalangan sahabat yang tidak mampu untuk menahan selama sebulan tersebut kan. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat 187 dalam surah Al-Baqarah ini. Baik, seterusnya yang kedua, pandangan daripada Ibn Abbas, dia menyatakan bahawa Ibn Abbas dahulu pada bulan Ramadan, jika kaum muslimin telah melaksanakan salat Isyak, diharamkan atas mereka wanita, makanan dan yang semisalnya. Jadi pada zaman awal Islam tu, lepas makan, kemudian solat maghrib, seterusnya bila mereka masuk solat Isyak, terus dah tak boleh lagi untuk bersama dengan isteri, makan, minum dan perkara-perkara yang dibolehkan bagi orang yang tidak berpuasa. Tapi pada waktu itu, pada zaman awal Islam itu, kita dapati bahawa mereka semua sanggup untuk melaksanakannya. Sampailah berlaku peristiwa-peristiwa yang tidak diinginilah, maksudnya kemudian sebahagian kaum muslimin mencampuri isteri mereka dan memakan makanan di bulan Ramadan setelah solat Isyak. Tapi maknanya ada di kalangan para sahabat yang langgar juga hukum tersebut. Maknanya lepas solat Isyak ada yang bersama dengan isteri, ada yang makan dan ada yang minum. Dan ini antaranya yang melakukan ialah Umar bin Al-Khattab. Maka mereka pun mengadukan hal itu kepada Rasulullah. Jadi ada bila dah berlaku banyak kes yang sedemikian, antaranya Umar bin Al-Khattab pun yang kita kata kuat kan. Kuat kan, Umar ni kan garang kan. Dia pun tak dapat nak menahan diri dia. Maka dalam keadaan yang sedemikian, aduan demi aduan banyak sampai kepada Nabi SAW tentang tentang kes-kes yang mana para sahabat tak mampu untuk menahan diri mereka untuk bersama dengan isteri, untuk makan dan minum selepas solat Isyak. Jadi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala pun turunkan ayat ini, yang mana antara ayat tersebut Allah kata apa? Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum fala'ana bashiruhunna. Iaitu Allah mengetahui bahawa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkanmu. Jadi maknanya mereka yang telah melakukan perbuatan melanggar perintah Allah tu kan, iaitu lepas solat Isyak mereka tetap makan, tetap minum dan bersama dengan isteri, Allah kata Allah telah ampunkan, Allah terima taubat mereka dan Allah tahu tentang keadaan diri mereka. Fal'ana bashiruhunna. Maka sekarang bercampurlah dengan mereka. Maksudnya maka sekarang mulai turunnya ayat ini, para sahabat dan kita masyarakat Islam selepasnya masuk
waktu berbuka puasa dan keseluruhannya di malam hari itu kita dibenarkan untuk makan dan minum dan bersama dengan pasangan hinggalah masuk pada waktu sahur. Jadi inilah perubahan hukum ni yang berlaku daripada satu zaman ke satu zaman, sampaikan kita nampak betapa rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini, hamba-Nya yang tak boleh untuk kita mungkiri ataupun kita ingkari tentang setiap sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada satu hukum yang sangat bagi saya syadid, sangat keras, sangat tegas. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala lembutkan hukum itu. Maksudnya Allah berikan rukhsah, Allah berikan keringanan sehingga terhapuslah hukum yang bagi saya kita semua mungkinlah tak mampu untuk melakukan sebagaimana para sahabat itu. Para sahabat pun walaupun mereka kuat bagaimanapun ada juga kita dapati yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga bila banyak sangat yang telah melanggar, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan ayat untuk menghapuskan hukum tersebut. Baik. Jadi di sini dalam kitab kita menerangkan tentang hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum taqtanuna anfusakum. Yakni Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui bahawa kamu tak dapat menahan dirimu sendiri. Maksudnya ialah berhubungan intim dengan wanita, makan dan minum sesudah isyak. Kamu tak dapatlah untuk menahan. Lepas isyak tu biasalah kita akan makan, kita akan minum dan kita akan buat apa-apa aktiviti yang dibenarkan untuk orang yang tidak berpuasa kan di situ kan. Jadi Allah kata Allah tahu bahawa kamu memang tak mampu untuk menahan diri kamu. Fal'ana bashiruhunna, tetapi Allah menerima taubatmu dan maafkanmu, maka sekarang campurilah mereka, yakni setubuhilah mereka. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu, yakni anak keturunan kamu. Baik, ini ialah hukum pada zaman awal Islam yang akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan dengan penurunan ayat ini dan itulah yang kita amalkan hingga ke hari ini. Bagaimana kalau sekiranya berlaku persetubuhan antara suami isteri di siang hari Ramadan? Tadi kita bincangkan di malam hari Ramadan dan hinggalah kepada hari ini jumhur menyatakan bahawa kalau kita nak bersama dengan pasangan di malam hari bulan Ramadan tu okey sahaja, tidak menjadi masalah kerana hukumnya sudah dihapuskan. Sekarang isunya di siang hari Ramadan tu kan memang haram. Tidak dibenarkan untuk bersama dengan pasangan. Ini ialah pandangan jumhur. Tak ada siapa-siapa yang tiba-tiba kata boleh. Kalau untuk orang yang berpuasa lah di sini, mereka yang berpuasa hukum untuk bersama di siang hari Ramadan ini ialah haram. Jadi kalau dah terlajak, apa yang perlu dilakukan? Di kalangan para ulama menjelaskan bahawa puasa pada hari itu batal dan wajib ke atas suami isteri menggantikan puasa pada hari itu. Kita sebagai isteri lah saya kata, kalau kita dah bersama dengan suami di siang hari Ramadan, kita juga wajib untuk mengqadakkan puasa yang sudah terbatal pada hari itu. Dan pihak suami, ni hanya berlaku kepada pihak suami, wajib untuk membayar kafarah puasa tu tadi. Sebagaimana peristiwa yang berlaku kepada seorang Arab Badui, dia datang kepada Nabi SAW dan dia kata kepada Nabi, aku telah binasa. Nabi pun tanya, kenapa pula tiba-tiba datang ni beritahu yang dia dah binasa kan? Apa yang menyebabkan kamu binasa? Lelaki ini pun kata, aku telah bersama dengan isteriku pada bulan Ramadan. Maksudnya pada siang hari di bulan Ramadan. Jadi Nabi SAW pun bersabda kepada lelaki ini, bebaskanlah seorang hamba. Nabi kata, okey, kalau dah gitu, kamu perlu membebaskan seorang hamba. Lelaki ini kata, aku tidak memiliki seorang hamba. Baik, kalau begitu Nabi kata puasalah selama 2 bulan berturut-turut. Lelaki ini kata kepada Nabi SAW, aku tak mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut.
Nabi pun kata, okey baik, kalau tak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka berilah makan kepada 60 orang fakir miskin. Dan lelaki ini kata apa kepada Nabi SAW, aku tidak memiliki sesuatu untuk diberi makan kepada 60 orang miskin. Begitulah keadaan dia. Jadi Nabi SAW settlekan isu dia ini. Nabi berikan kepada dia dengan korma yang cukup untuk diberikan makan kepada 60 orang miskin. Nabi bantu dia untuk selesaikan isu dia. Jadi itu yang perlu dilakukan jika sekiranya ada mungkin di kalangan kita yang terlajak di siang hari Ramadan. Maksud terlajak tu yang telah bersama dengan pasangan lah pada waktu bulan Ramadan ini. Maka ada pertama sekali puasanya batal dan perlu diqadakkan suami dan isteri. Okey, ianya apply kepada kedua-duanya, suami dan isteri. Tetapi tentang membayar kafarah hanya suami sahaja yang diwajibkan untuk membayar kafarah, isteri tidak. Jadi apa yang perlu dia buat? Pertama ialah dia perlu bebaskan seorang hamba. Jika dia tidak memiliki seorang hamba, maka dia perlu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika dia tak boleh berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka hendaklah dia memberi makan 60 orang fakir miskin. Buat salah satu di antaranya mengikut kepada turutan itu. Okey? Mula lihat kepada pertama tak boleh, lihat kepada yang kedua rasa tak boleh juga, pergilah kepada yang ketiga, yang terakhir sekali, iaitu beri makan. So ini hukum untuk waktu siang. Sekarang tadi dah jelas, jika di waktu malam bagaimana, ada di kalangan para sahabat mengadukan kepada Nabi bahawa mereka ada yang telah bersama dengan isteri, ada yang makan dan minum kan. Okey. Kemudian Nabi acknowledge the issues, then Nabi SAW pun diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan surah Al-Baqarah ayat 187, akhirnya isunya selesai, dapat diselesaikan. Bagaimana? Iaitu Allah hapuskan hukum yang di awal zaman Islam, iaitu para suami boleh bersama dengan isteri setelah di waktu malam bulan Ramadan, kemudian walaupun ia setelah waktu Isyak, walaupun setelah mereka tertidur. Tidak menjadi isu. Yang penting jangan sampai masuk pada waktu sahur. Begitulah keadaannya. So ada beberapa pengajaran yang boleh kita ambil pada perbincangan kita pagi ini. Ada 3 perkara yang disebutkan dalam kitab kita, iaitu pertama, syukur kepada Allah yang memberikan keringanan untuk makan, minum dan bersama pasangan di waktu malam bulan Ramadan. Ini yang saya sebutkan tadi hendaknya kita ni menjadi hamba Allah yang sangat bersyukur di atas perubahan hukum tersebut. Maka disebutkan kepada kita mulai dari semenjak tenggelamnya matahari sampainya terbit fajar, yang mana hukum ini tidak berlaku pada awal permulaan Islam. Jadi pada awal permulaan Islam, hukum itu memang tidak ada. Namun kerana isu-isulah yang sebagaimana dah kita bincangkan, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keringanan kepada kita untuk makan, minum dan bersama dengan pasangan di waktu malam bulan Ramadan. Baik, yang kedua, semestinya suami isteri ibarat pakaian, okey. Ibarat pakaian bagi pasangannya. Semestinya suami isteri ibarat pakaian bagi pasangannya. Itu mereka saling menutupi, saling memberi ketenangan dan kehangatan. Senang kalau dalam bahasa kita biasa guna begini. Kita bersama dengan pasangan kita, suami, isteri, saling melengkapkan antara satu dan yang lain. Saling menutup. Maksudnya kalau kita ada kekurangan, suami kita pada dia ada kelebihan tersebut. Kalau sama juga, bila suami itu ada kekurangan, kita sebagai isteri harusnya menjadi penguat ataupun memberikan kelebihan itu kepada suami. So kita ni macam puzzle lah kita katakan. Apa yang kurang pada suami, kita ambil puzzle kita patch, kita letak pada dia. Akhirnya tertutuplah kekurangan, keaiban yang ada pada suami kita. Sama juga pada kita, isteri ni. Suami perlu memainkan peranan yang sangat besar untuk menutup aib, menutup
segala kekurangan yang ada pada isteri. Jangan kita suami isteri ni kita pergi kerja, kita cerita pasal aib suami kita contoh. Ataupun suami pergi kerja cerita pasal aib isteri. Oh, isteri malas kat rumah, tak pandai masak, kan duduk main handphone aja, itu ini. Kita cakap perkara-perkara yang tak baik. Kena ingat ya, kita pasangan, kita cermin. Kalau kita cerita pasal keburukan pasangan kita, bermakna kita menceritakan keburukan diri kita sendiri. Sebab tu Allah ingatkan kepada kita, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka ialah pakaian bagi kamu dan kamu ialah pakaian bagi mereka. Saling menutupi pakaian itu, saling melengkapi dan juga saling menguatkan antara satu dan yang lain, dan saling sokong menyokong antara satu dan yang lain, saling bekerjasama. Ini maksudnya pakaian tu tadi. Pakaian bukan semata-mata maksudnya menghangatkan di atas katil, tetapi bila kita bergelar pasangan suami isterinya, ini merupakan satu bentuk balaghah ataupun satu ayat yang Allah nak beritahukan kepada kita, suami dan isteri ianya saling melengkapi antara satu dan yang lain. Sebab itu hati-hati kita ini bila berbicara tentang pasangan kita. Jangan kita memburukkan, mengaibkan, keluar perkataan-perkataan yang tidak baik, lebih-lebih lagi di hadapan orang. Sebab apa? Seperti yang saya sebutkan tadi, suami dan isteri ialah cerminan kita. Kita kalau cakap, maknanya kita cakap tentang diri kita sendiri. Okey, maka itu cantik apa yang Allah pesan dalam surah Al-Baqarah ayat 187 itu tadi. Seterusnya, yang ketiga, kesimpulan perbincangan pada pagi ini, Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada kita tentang anjuran untuk menggunakan ayat yang lebih berlapik ketika menyebutkan sesuatu yang boleh menimbulkan rasa malu. Ini kita nampaklah contohnya dia kata di sini, anjuran menggunakan ungkapan sebagai pengganti pernyataan yang jika disebut secara terus terang akan menimbulkan rasa malu. Sebagaimana dalam ayat ini Allah Tabaraka Wa Taala memakai ungkapan ar-rafath dan al-mubasyarah bagi iaitu menggauli isteri sebagai ganti dari kata jima' iaitu bersetubuh. Allah tak sebut pada ayat ini sekarang dah boleh bersetubuh. Allah tak sebut begitu. Allah kata fal'ana bashiruhunna. Kan Allah sebut begitu kan dalam ayat. Fal'ana bashiruhunna. Sebenarnya dengan kata lain dah boleh dah untuk berjima'. Tapi Allah tak guna ayat itu. Allah guna ayat yang lebih santun. Iaitu dan sekarang dah boleh bergaul. Sekarang dah boleh untuk bersama. Dan juga ar-rafath. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Allah halalkan bagi kamu pada malam hari bulan Ramadan untuk bercampur dengan isteri kalian. Allah gunakan ayat ar-rafath dan juga mubasyarah ini sebagai ganti bagi ayat jima' ataupun untuk menunjukkan bahawa ayat ini kalau kita sebut kan dengan terang ataupun berterus terang akan menimbulkan rasa yang kurang sedap lah. Takkan tiba-tiba sekarang kau boleh jimat dengan bini kau. Takkan cakap gitu kan. Jadi ayat itu agak kasar. Kita pun kalau dengar, kenapa saya cakap gitu macam tak bagus lah cakap macam itu. Jadi dalam Al-Quran bila kita baca ni dengan baik kan kita dapati bahawa bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala kalamullah, ayat-ayat Allah tu sangat indah. Menggantikan perkataan-perkataan yang tak manis lah dengan perkataan-perkataan yang lebih elok, yang lebih yang lebih elok, yang lebih lembut untuk dijelaskan dan disebutkan kepada kepada kita. Bermakna begini ya muslimat, dalam hidup kita ini kita perlu jaga apa yang kita nak ucapkan. Contohnya, kalau kita tahu ayat ni kalau saya sebut, ianya memberikan reaksi ataupun rasa yang kurang enak, kurang sedap kepada orang yang mendengar, maka kita ada satu tanggungjawab untuk mengubah, menggunakan ayat yang lebih berlapik, ayat yang lebih lembut supaya orang tak terasa dengan kita. Ataupun bila orang dengar tu kata, kasarnya bahasa dia tak bagus mulut dia. Orang akan cakap begitu tentang diri kita kan. Kita gunakan ayat yang lebih baik. Cuma juga kita kena ingat ada keadaan-keadaan yang kadang-kadang kita perlu guna ayat yang jelas lah. Ada begitu untuk memberikan penerangan supaya orang faham. Sebab kadang-kadang, contohlah saya mengajar kan. Kadang-kadang bila saya cakap guna ayat berlapik ni orang tak faham. Kemudian orang salah faham.
Bila dia tak faham, dia salah faham, dia menimbulkan satu perkara yang salah juga kan. Jadi ada perkara-perkara kita perlu lihat. Bila masanya kita perlu menggunakan ayat-ayat yang terang. Tapi ada masanya juga kita perlu gunakan ayat-ayat yang lebih berlapik untuk menunjukkan tentang bahasa kita, okey, budi bahasa kita sebagai seseorang yang menyampaikan satu perkara atau sebagai seseorang yang berbicara kan, agar ayat-ayat yang kita gunakan itu sedap didengar dan ianya boleh masuk ke dalam jiwa kita ataupun ke jiwa orang yang mendengar. Okey, baik muslimat, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Mohon maaf ya, sekejap saja perbincangannya. Saya rasa tak larat. InsyaAllah kita apa-apa nanti kita akan sambung pada minggu hadapan untuk topik yang satu lagi, masih lagi tentang isu mencampuri isteri tetapi untuk konteks yang berbeza. Kalau hari ini kita bincang tentang mencampuri isteri di bulan Ramadan kan, tapi insya-Allah nanti pada minggu hadapan kita akan bincangkan tentang isu mencampuri isteri ketika melaksanakan haji. Jadi tentang hukum lain, tentang isu yang lain tetapi masih lagi tentang topik mencampuri isteri yang terdapat dalam surah Al-Baqarah juga. Okey, baik, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih kepada semua yang mengikuti pengajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, memberikan kepada kita dengan motivasi diri yang tinggi untuk terus-terusan mempelajari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.